Baik, seterusnya berada di talian ketika ini ialah Dr. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, iaitu penganalisis politik yang arif dengan senario politik negara. Jadi apa khabar Dr. Zaharuddin? Baik adanya. Sihat, so? Sihat, Alhamdulillah. Baik, tanpa membuang masa, Doktor, kita mulakan kupasan kita mengenai penamaan calon pilihan raya negeri di 6 negeri yang berlangsung hari ini. Penamaan calon pagi tadi menunjukkan kebanyakan DUN adalah 1 lawan 1, ya Doktor. Seakan mengiyakan ini adalah perang dua gabungan politik gergasi negara. Jadi bagaimana Doktor melihat perkara ini? Ini adalah satu dinamika politik Malaysia. Setelah lebih daripada 60 tahun, kita ke arah pembentukan kerajaan berdasarkan kepada dua parti sistem dua parti. Ya. So kalau dahulu pilihan raya kita banyak parti bertanding. Ada parti A, parti B, parti C, parti D yang menyebabkan kesukaran untuk rakyat memilih. Tetapi ketika ini, saya lihat satu perkara yang agak baik dan positif di Malaysia apabila telah terdapatnya en blok tertentu yang mewakili kelompok-kelompok ideologi politik tertentu untuk bertanding dalam pilihan raya. Bagi saya melihatkan ini adalah satu yang agak positif dan agak sukar untuk the third force, kuasa ketiga untuk masuk bersama-sama dalam pilihan raya ini kerana telah dapat gabungan-gabungan yang cukup besar. Kita raikan perbezaan politik ini, kita raikan orang kata pembaharuan dalam politik Malaysia dan semoga politik Malaysia terus dinamik untuk masa hadapan. Baik Doktor, seperti yang kita dapat lihat saksikan senario hari ini, kebanyakan calon menggunakan media sosial. Calon juga perlu mahir aktif media sosial seperti mana yang akan digunakan oleh calon DUN rantau iaitu Datuk Muhammad Hassan untuk memenangi hati khususnya generasi muda menggunakan sosial media. Ini telah dizahirkan oleh PN menerusi medium TikTok pada PRU lepas. Jadi bagaimana Doktor melihat faktor ini dalam memenangi hati generasi muda untuk menepis dakwaan atau memberi sokongan kepada parti mereka? Bagi saya, media sosial ini bukan hanya tertumpu kepada generasi muda, generasi Z. Saya rasa kita semua sekarang menggunakan media sosial sebagai salah satu medium utama untuk kita berkomunikasi dan menyampaikan maklumat. Saya setuju arus perubahan zaman memerlukan perubahan dalam sikap komunikasi kita. Kita harus menjadi salah seorang yang lebih aktif dalam media sosial kerana perjumpaan secara fizikal ini semakin lama semakin kurang. Jurang antara pertemuan fizikal juga semakin hari semakin tiada. Pertemuan kita lebih banyak berada dalam media sosial. Tidak kira siapa, ahli politik ataupun majikan, kita banyak berhubung melalui media sosial. Dan saya merasakan media sosial ini amat penting untuk menyampaikan maklumat kerana peranan media sosial ini cukup mudah. Dia pantas, dia cepat dan seharusnya tepat. Maksudnya di sini maklumat-maklumat yang ingin disampaikan oleh terutamanya calon-calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri ini haruslah mempunyai satu inovasi untuk mencapai matlamat iaitu boleh menarik perhatian para pengguna media sosial kerana dia tidak boleh menjadi statik, dia tidak boleh terlampau orang kata direct to the point. Dia harus ada elemen-elemen yang boleh menarik dan menyebabkan pengundi di kawasan tersebut meyakini mereka-mereka yang menggunakan media sosial ni. Jadi Doktor bersetuju menggunakan media sosial ini untuk berkempen? Saya bersetuju, tetapi pastikan maklumat yang kita sampaikan itu adalah sahih dan betul. Janganlah kita gunakan media sosial ini sebagai elemen propaganda semata-mata. Menyampaikan perspektif-perspektif yang boleh orang menghancurkan negara kita. Kita tak nak perkara itu berlaku. Kita harus tahu bahawasanya negara yang kita duduk pada hari ini bukan sekadar dibina dengan batu bata. Kita bina bersama dan kita utuhkan ikatan kita bersama untuk bina negara. Jangan disebabkan oleh keinginan kita memeluk kuasa, memecahkan kelompok-kelompok kehidupan yang sedia ada di Malaysia ini. Media sosial harus digunakan dengan orang kata dengan kaedah yang sebaik-baiknya untuk menyampaikan maklumat yang sebetul-betulnya, untuk mencernakan keadaan ideologi yang kita ingin sampaikan.
bukan memporak-perandakan negara. Baik, faham. Dan kita mengulas pula mengenai pengundi muda. Terdapat peningkatan ya, Dr. Ketara, pengundi baharu pada PRN nanti, iaitu remaja berusia 18 tahun yang didaftarkan secara automatik sebagai pengundi. Mereka ini mempunyai kecenderungan politik berbeza daripada pengundi sedia ada. Kejernihan politik adalah antara faktor menjadikan pengundi muda baru ini tak dapat dijangka kecenderungan mereka. Bagaimana doktor melihat dinamik pengundi baharu ini bakal mempengaruhi keputusan PRN kali ini? So, kalau ikut statistik, sebenarnya pengundi yang dimasukkan itu berumur 18 dengan 20. Sebenarnya statistik yang tinggi adalah berumur di antara 25 sehingga 40. 25-40 inilah orang-orang yang paling ramai yang akan mengundi untuk PRN kali ini. Akan tetapi menjawab persoalan Su ini, kita mengatakan bahawasanya orang-orang yang pertama kali ingin mengundi mungkin mempunyai perspektif-perspektif yang berbeza terhadap pengundian ini. Saya boleh cernakan di sini melalui 3 elemen. Bagaimana pengundian itu dilaksanakan? Pertama, dipanggil pengundi berdasarkan kepada tradisional, iaitu mengikut apa yang sedia ada daripada keturunan-keturunan dahulu, memilih orang-orang tertentu atau parti-parti tertentu sahaja. Mereka tidak akan memikirkan ataupun cuba untuk dapat maklumat tentang parti-parti lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka dianggap ahli parti. Ada juga ramai di antara orang-orang muda ini menjadi ahli parti. Maka kelompok pengundian mereka itu hanya fokus kepada parti tersebut. Tetapi yang ketiga ini agak lain. Mereka yang berada di atas pagar. Ini yang akan menjadi penentu bagi pandangan saya untuk PRN negeri 6 negeri ini terhadap keputusan yang akan berlaku. Kerana pada mereka yang dalam kategori utama, pengundi yang berdasarkan pada ideologi tradisional ini, kita sudah tahu siapa dia. Pada pengundi yang berdasarkan parti ini, kita tahu siapa dia kerana mereka menjadi ahli parti. Tetapi pada mereka yang berada dalam kategori ketiga ini, kategori atas pagar adalah mereka-mereka yang perlu mendapat maklumat. Maka calon-calon harus mendekati mereka, harus memberi keyakinan kepada mereka. Apa medium dia, bertemu, media sosial atau sebagainya, itu terserah. Tetapi elemen untuk meyakinkan mereka untuk mengundi, itu adalah yang paling penting. Bagaimana kita boleh menarik mereka ini? Jadi, untuk golongan yang muda ini, mungkin kaedah-kaedahnya tidak sama seperti generasi saya dahulu. Mungkin kaedah-kaedah yang perlu disampaikan itu harus mempunyai elemen-elemen hiburan sedikit. Mungkin elemen-elemen sensasi juga diperlukan. Tetapi harus mempunyai kata kunci yang utuh, iaitu telus, ikhlas dan tidak memporak-perandakan negara. Baik Doktor, kita ingin mengulas mengenai sokongan Melayu sebagai pencorak keputusan PRN, tapi kita akan sambung selepas ini dan buletin bernama Berhenti Rehat seketika kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dan berada di talian ketika ini ialah Dr. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, iaitu penganalisis politik, untuk sama-sama membincangkan mengenai pilihan raya negeri yang berlangsung tidak lama lagi. Jadi Doktor, kita terus kepada perbincangan mengenai sokongan Melayu pencorak keputusan PRN. 4 negeri ya Doktor memiliki pengundi majoriti Melayu melebihi 60%, iaitu Kedah, Terengganu, Kelantan, Negeri Sembilan. Faktor penting dalam hala tuju politik negara. Jadi bagaimana Doktor melihat sentimen politik boleh mengganggu-gugat keamanan negara ketika berkempen nanti? Kalau dilihat daripada sentimen politik, sebenarnya soalan yang sepatutnya ialah bagaimana kita mencorak pengundi-pengundi kita. Parti-parti politik sebenarnya di Malaysia ini adalah parti-parti politik yang sedia ada mempunyai pengalaman yang cukup lama. Saya kira mereka ini sepak terajang politiknya sudah arif. Tetapi bagi saya seorang penganalisis, saya mengatakan pola pengundi kita hanya terbagi pada 2 sahaja. Pola yang pertama iaitu parti politik ini mengamalkan konsep bangkangan. Tak kiralah sama ada dia pernah jadi kerajaan, tidak kiralah dia menjadi pembangkang. Membangkang itu adalah elemen yang menarik, yang boleh menarik pola pengundi tersebut. Tetapi pola pengundi yang kedua, saya panggil politik perut. Politik perut ini maksudnya di sini ialah bagaimana kita menentukan pengundi mengundi
berdasarkan kepada keperluan-keperluan pengundi tersebut. Maksudnya kalau kita lihat agenda, ideologi, manifesto yang sedia ada ketika ini memainkan peranan tentang politik perut ini. Maknanya menceritakan tentang ekonomi, menceritakan tentang harga barang, menceritakan tentang harga duit kita yang merundum dan sebagainya. Ini adalah elemen politik perut. Maksudnya di sini pola pengundi tidak kira berada di mana pun di Malaysia ini, inilah elemen yang cukup penting. Jadi kalau diceritakan tentang pengundi Melayu sebagai penentu, pasti kerana mereka ini adalah jumlah yang tertinggi pengundi yang sedia ada untuk PRN ini. Tertambah lagi kalau negeri-negeri di Pantai Timur dan di utara Semenanjung ini. Tetapi harus diingat, kita tidak boleh samakan kehendak setiap negeri ini secara pukul rata. Kerana kehendak pengundi di setiap negeri ini tidak sama. Kita tidak boleh samakan kehendak pengundi di Selangor dengan kehendak pengundi di Kelantan. Kita juga tidak boleh samakan di Pulau Pinang dengan kehendak pengundi di kiranya Kedah. Kerana itu apabila berlaku pilihan raya negeri ini, pola pengundian ini tidak boleh ditafsirkan sama seperti PRU 15 kerana dia lebih memainkan peranan lokaliti. Apa kehendak penduduk domestik kawasan tersebut. Jadi kita harus ingat, tak kiralah kita katakan dari segi faktor bangsa, tetapi yang paling penting ialah apa dia kehendak masyarakat setempat. Kita harus memberi ideologi tentang kehendak membangunkan kawasan setempat. Bagaimana kawasan setempat itu boleh jadi faktor ekonomi yang membangun dan menjadi menjana pendapatan untuk setiap kawasan. Jadi pola pengundi ini, jawapan saya mudah, bagaimana calon-calon dapat meyakinkan, tak kiralah apa jenis bangsa sekalipun, bagaimana untuk memastikan kita boleh meletakkan makanan di atas meja kita. Baik, terima kasih Dr. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri atas masa dan juga pendapat yang tuntas dalam Buletin Bernama hari ini. Mungkin kita boleh berkolaborasi mengupas lagi lebih banyak isu selepas ini. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih.